وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما
معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali ke Masjid Mustaghfirin. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Hampir 3 tahun. Kita tak berkuliah bersama-sama di sini. Tapi kita tahu di sini banyak sangat program-program kuliah dan juga ceramah yang dianjurkan. Tak pernah sunyi. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ada. Cuma kita yang tak ada lagi, insyaAllah. Dan alhamdulillah yang mana saya masih lagi dijemput. Saya ingatkan orang tak mau dah kat saya. Tapi bila dijemput insyaAllah. Saya cuba cari ruang dan masa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri satu jalan agar kita boleh menetapkan hari, bila dan tarikh yang tetap mengikut minggu-mingguan. Ni kalau nak ikut hari ni hari Khamis. Minggu terakhir ni kan. Sebenarnya bukan dia lah. Saya cuma ambil untuk sementara bulan ni. Sebab di Surau Nur Hidayah tak ada kuliah. Jadi saya pinjam Ustaz masa Surau Nur Hidayah untuk ke sini. Seperti mana puan-puan besar hati nak belajar dengan rendah hatinya saya hadir insya-Allah taala.
Dan kita akan sambung pengajian kitab Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar. Satu kitab yang kita tinggal lama. Kitab pada membicarakan tentang daqaiq ni maksudnya minit-minit. Minit-minit sejarah hidup manusia daripada awal kelahiran sampai ke syurga. Itulah kitab Daqaiqul Akhbar. Yang mana saya rasa ada tak yang nak kitab? Ada tak? Baik. Untuk siapa-siapa yang nak kitab, bagi nama dan nombor telefon dekat Kak Rosma. Kak Rosma dia terkenal dengan kutipan tu akhirat dia. Bagi nama dan nombor telefon, insya-Allah bulan depan lah, insya-Allah bulan depan kita akan edarkan kitab tu. Sebab saya tak tahu berapa orang yang nak. InsyaAllah jualkan order sebab kitab ni dia agak susah dapat. Ambil edisi Rumi. Apa? Tak ada suara. Siapa tak ada suara? InsyaAllah yang mana yang nak order kitab ni, tak silap saya harga dia RM15. Tak tahulah. Itu tahun 2020 itu ni Ini 2023. Sekarang barang semua naik, tak apalah untuk kitab untuk ilmu. Lebih sikit tak apa Okey. Siapa yang baca kitab Jawi muka surat 19. Kitab Jawi. Kalau kitab Rumi muka surat 71. Alhamdulillah. Masih setia dengan tanda-tandanya, alhamdulillah. Okey, kita akan masuk bab yang ke-17 pada membicarakan soalan munkar dan nakir. Masya Allah. Ini soalan bocor ni. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah. Rasulullah cerita dekat kita. Bagaimana hal ihwal seorang makhluk yang dihantar ke lahat di satu alam yang dinamakan alam barzakh. Apa yang dia kena hadapi? Malaikat apa yang dia akan hadapi? Soalan macam mana yang dia akan jawab? Yang mana inilah yang akan kita semua hadapi. Sesuatu yang benar-benar pasti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-17 pada menyatakan tentang soalan munkar dan nakir. Ada tersebut di dalam hadis. Ini hadis Nabi SAW. Apabila mayat dihantarkan di dalam kubur, datang dua orang malaikat yang hitam, biru kedua-dua matanya. Suaranya seperti petir, sedang mata kedua-duanya seperti kilat yang menyambar dan mencari bumi dengan taringnya. Ini yang dikatakan Daqaiqul Akhbar. Perkhabaran yang dibawa adalah perkhabaran yang benar. Apa yang dibawa datang? Iaitu satu perkhabaran tentang hal ehwal seseorang, hal ehwal mayat, yang kita yang duduk di sini semua bakal jenazah. Tidak? Nak kata bakal menteri mungkin tak takut. Bakal timbalan menteri lagi tak lah. No? Kita ni bakal YB pun tak lah. Yang besar tu bolehlah jadi. No? Yang berhormat mungkin tidak lah. Tapi kita ni yang pasti kita adalah bakal jenazah. Itu yang pasti. Bila bakal jenazah ni, jadi jenazah tu, orang tak simpan di dunia dah. Hang elok tara mana pun, hang kaya macam mana pun, orang takkan simpan di dunia. Melainkan orang akan hantar ke tanah. Sebab asal kita dari tanah, kembali kita ke tanah. Kita semua akan pergi ke sana. Cuma tak tahu tanah mana yang kita nak huni. Namun, sebagai orang Islam, kita disuruh sangat-sangat oleh Nabi SAW agar berwasiat kepada ahli keluarga kita. Bukan wasiat harta lagi. Antara wasiat yang paling utama yang Nabi pesan kepada para sahabat, semasa kamu sihat, semasa kamu waras, berpesanlah atau berwasiatlah kepada ahli keluarga kamu
yang utamanya pesan dekat dia, jika aku mati nanti, janganlah kamu menangis teruk-teruk. Jangan diratapi jenazahku. Kerana aku mungkin disiksa dengan sebab ratapan kamu. Maknanya di sini, jangan duk keriau teruk-teruk sangat. Sampai hong heng tu. Itu di antara wasiat pertama yang Rasulullah kata, pesan dekat ahli keluarga. Jikalau mereka tak faham, tu yang keriau teruk-teruk. Tapi macam berlakon saja. Habis-habis tak ada dah. Masa mula dia lah yang paling teruk sampai berguling-guling. Meratap tangis, berbunyi sebab. Itu di antara tangisan yang akan dilemparkan di dalam neraka. Dan mayat akan tersiksa. Sebab apa? Sebab tak pesan dekat ahli keluarga. Pesan. Masa sihat lah ni. Tapi jangan tak teriak langsung. Dah nampak sangat apa nak hantar aku pergi ke sana. Lega dah mati dah kentua ni. Hidup bunyi lagu radio buruk tak berhenti punya beletiak. Mati lega seronok kami. Sekadar tangisan kesedihan. Rasulullah pun kata dia pun menangis atas beberapa kehilangan insan-insan yang dia sayang. Tapi haram jika meratap. Walaupun macam ada agama-agama lain yang mereka kena menangis teruk. Saya ada kawan yang bukan agama Islam bila mana dululah masa zaman 30 tahun yang lalu. Kalau kata pergi menangis di rumah mayat dapat upah RM5. Masa tu lah ni mungkin lagi lumayan lah. Saya tanya pasal apa kena menangis. Dia kata macam ni lah cakap. Dia kata senang cakap. Bila pergi ke riau teruk-teruk ni tak kira siapa pun mai lah. Riau yang paling teruk dapat duit. Bila duk pergi ke riau teruk-teruk malaikat ni dia kata rimah. Rimah duk kriau apa teruk-teruk sangat tu solat kira. Bagi cepat-cepatlah kau untuk masuk syurga. Pasal apa? Ni duk kriau teruk sangat ni rimah dengar. Malaikat rimah dia kata. Jadi lagi ramai orang riau, lagi cepat si mati tu masuk syurga. Itu pada fahaman khurafat lah, dhalalan ba'ida. Yang sesat lagi menyesatkan, sesat jauh ni. Berbeza dengan fahaman kita orang Islam. Bukan dia tak bagi menangis, boleh. Sekadar sebab sedih atas kehilangan. Dan tak marah dekat siapa-siapa pun. Menerima qada dan qadar. Yang dikatakan wasiat kedua. Itu wasiat yang pertama. Pesan jangan teriak teruk-teruk. Wasiat yang kedua. Segerakan ke bumi. Jangan duk tunggu siapa dah. Jangan duk tunggu hak yang mai daripada negeri mana-mana. Nak balik mai jenazah terpaksa simpan sampai 2-3 hari. Tak payah dah. Segerakan pengkebumian. Ini wasiat yang wajib kita buat ni. Cakap dengan mulut pun tak apa, bertulis pun tak apa. Jangan nanti siapa-siapa dah. Segerakan pengkebumian. Dan wasiat yang ketiga, ini penting. Tang mana kita mati, kebumikan. Jangan duk bawa balik. Di negeri mana, nak pergi di mana, simpan di mana. Hang simpan aku di sana, di situ ada mak ayah aku nak pergi duduk di tepi mak ayah aku. Kita bukan nak jumpa dah, memang tak jumpa dah. Kalau ada rezeki, kalau ada amal soleh, kita akan jumpa di satu tempat yang Allah sebut sebagai nama mahsyar. Apa maksud mahsyar? Perhimpunan. Kita akan jumpa kalau ada rezeki. Kita akan jumpa di sana. Tapi kalau tak ada rezeki, kita nafsi-nafsi. Kita bawa diri sendiri. Inilah 3 wasiat yang kata Rasulullah wajib hamba tinggal kepada waris. Wajib tinggal. Itu tak cerita tentang harta Ismail Ulam Raja Sulaiman Akhlaqan tu tak cerita factory dia ada taman-taman. Yang tu lain cerita. Yang tu lagi banyak cerita. Sebab tu bila mana Rasulullah berwasiat kepada ahli keluarga dia, inilah yang diwasiatkan. Sehingga kan tang mana dia wafat, di situ baginda dikebumikan. Dia wafat dalam bilik Sayyidatina Aisyah, maka dalam bilik itulah baginda dikebumikan. So, kita janganlah saat lagi duk wasiat, aku tang mana aku mati, hampa tanam tang tu.
Kena mati tiang seri dalam rumah, tak susah anak-anak nak kena korek tiang seri tu. Bagi tanah tak lah, dah tentulah dihantar ke tanah perkuburan. Namun yang terdekat, tak payahlah bawa pergi ke negeri jauh-jauh. Kalau kata ada di luar negara nak kena, sewa kapal terbang khas pula nak bawa balik. Tak payah susah-susah. Di mana kita mati, di situlah tanah perkuburan. Dan ketahuilah kita, awal-awal kitab Daqaiqul Akhbar ini cerita, kita ni, tang mana kita mati, di situ kita dikebumikan. Sebab tanah tu kita dijadikan daripada tanah tu. Kalaulah takdir Allah Ta'ala, kita ni dijadikan daripada tanah Sungai Tiram. Walau duduk di Matang, dia pun tak di Sungai Tiram. Sebab tanah Sungai Tiram dia dijadikan, dia diciptakan daripada tanah tu. Itu yang kata kita akan kembali kepada tanah asal tempat kita diciptakan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu. Di mana kita dijadikan daripada apa, tanah yang di mana, lot siapa, milik tanah tu siapa punya. Semua Allah Maha Tahu. Ini wasiat kena ada, wajib ada. Sembanglah dengan anak-anak. Kalau mereka tak mau dengar, tak malu nak cerita bab-bab mati ni. Kena cerita. Sebab mati itu pasti. Baik. Kemudian dia kata bila mana mayat itu dihantar ke tanah perkuburan, dimasukkan ke dalam lahat yang sempit. Lahat sempit. Ingat guru saya dulu, dia kata, cuba hampa ambil satu masa, satu malam, tidur bawah katil. Tidur bawah katil. Dulu-dulu kecil boleh masuk tidur bawah katil. Lah ni lekat. Lah ni lekat, masuk lekat, tak keluar. Lagi satu, lah ni katil tak ada bawah. Kan? Pandai orang lain ni buat. Kalau ada bawah dia punya sumbat segala mak nikah bawah katil tu. Lah dia pandai dia buat katil tak buat bawah. Dia tutup. Dulu-dulu kalau merajuk, kalau takut kena pukul dengan mak, ada buat salah lari menyorok bawah katil lah. Masa tu boleh berguling-berguling lagi. Lah ni kalau masuk memang lekat lah. Masuk pun tak boleh, keluar pun tak boleh. Duduk kat tengah-tengah tu je. Jadi ni makna dia, guru saya ni dia harap. Sempit tempat tu. Tak selesa. Itulah lahat yang cukup-cukup untuk badan kita. Nak kalih pun tak boleh orang sumbat kita. Di dalam tempat khas diletakkan kita. Memang tak boleh nak kalih. Lama duduk. Kita kalau tidur sebelah, tak alih-alih badan, bangkit jadi sakit sebelah ni. Sakit. Pasal apa? Tidur tak kalih-kalih. Apatah lagi yang nak duduk di alam barzah. Duduk yang lama. Yang mati daripada Nabi Allah Adam AS tu. Masih di sana sampai hari ini. Dah berjuta tahun. Beribu-ribu tahun. Beratus tahun. Berpuluh tahun. Lama dah mereka tunggu. Sedang menanti bilalah nak kiamat. Lamanya kami tunggu. Tak tahan menanggung azab. Bilalah ya Allah nak kiamat ni. Bilalah nak kiamat. Kita takut nak kiamat. Sebab kita masih menikmati hidup. Bebas bergerak ke mana juga. Dia pun menanti bilalah nak kiamat. Ya Allah kiamatlah cepat-cepat. Kami tak tahan menanggung azab. Itu keadaan perbezaan antara kita yang hidup dan mereka yang telah pergi. Kenapa disebut di sini apabila mayat dihantarkan di dalam kubur, maka datang dua malaikat yang hitam. Hitam wajahnya. Hitam tubuh badannya. Kalau kita kata arang itu hitam, maka hitam lagi malaikat yang datang. Gelap. Dalam dunia alam kubur yang begitu gelap pekat. Dia main pula dua makhluk yang lagi hitam. Biru kedua-dua matanya, bernyala dengan api yang berwarna biru. Dalam kegelapan yang betul-betul punya gelap, tiba-tiba nampak ada satu cahaya biru. Sepasang mata, dua pasang mata. Yang haber, suaranya seperti petir. Menyebut nama kita, memanggil nama kita. Hai Polan bin Polan, hai sekian-sekian bin sekian-sekian. Disebut nama kita bersama dengan bin. Walaupun ada riwayat mengatakan bin ibu, ada riwayat mengatakan bin bapa.
Disebut nama kita bersama dengan nama kedua ibu bapa kita, anak siapa, nama siapa, diseru. Yang mana dia kata sedang mata keduanya seperti kilat yang sambar menyambar. Mata tu menyala-nyala, seperti kilat dalam suasana alam barzah yang gelap gelita, mencari bumi dengan taringnya. Ada taring pula, mencari-cari bumi. Justru itu, kedua-duanya pun datang dari pihak sebelah kepalanya. Dua sekali, apa dia? Mungkar dan Nakir. Dua orang malaikat yang dinamakan dengan nama satu Mungkar, satu lagi Nakir. Seorang malaikat Mungkar ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyoal orang mati dalam kubur, sementara seorang lagi malaikat yang bernama Nakir menyiksa orang mati dalam kubur. Kedua-duanya seiringan, datang seiringan. Kalau kata mati sekali mati 100 orang, dan tak dapat nak beri. Awak tak dan, serentak, sama-sama. Banyak ke mereka ni kata dua. Kita tak boleh fikir dengan akal kita. No? Allah Maha Kaya. Mereka boleh ada di satu tempat, dalam masa yang sama, mereka boleh ada di merata-rata tempat. Malaikat yang sama. Otak kita tak sampai nak fikir. Tak sampai akal kita nak fikir betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Kata kalau mati 1000 orang, 1000 tempat dia nanti ada. Dalam masa yang sama, malaikat yang sama. Bagaimana? Wallahu a'lam. Yang kata, tak usah kata bijak lagu mana lah. Yang tu pun kita tak boleh fikir. Akal kita tak sampai. Dan kedua-duanya akan datang daripada hujung kepala. Lalu berkata kepala. Dia main daripada hujung kepala baru nak soal, baru nak bertanya. Rupanya di hujung kepala ada satu wakil. Apakah yang mewakili amalan di kepala kita? Solat. Masya Allah. Solat. Jangan kedua-dua kamu datang kepadanya dari pihakku. Solat sebagai pendinding. Satu amalan yang duduk di hujung kepala kita, iaitu amalan solat yang hari-hari kita sembahyang, kita sujud, ada sujud lama, ada sujud sekejap, ada sujud sampai ke bumi, ada sujud tak sampai ke bumi. Mengikut taraf kesihatan kita. Tapi yang nyata, kita sujud. Isyarat kita sujud. Dan itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala nanti ketika menghadapi dua orang malaikat yang dinamakan Munkar dan Nakir itu tadi. Apa yang dia kata? Apa jawab solat? Berapa banyak solat dia kata? Jangan kedua-dua kamu datang kepadanya daripada pihakku. Jangan mai di tempat aku. Jangan hampa mai. Ini tempat aku. Kata solat. Berapa banyak solat yang didirikannya siang malam kerana takut daripada tempat ni. Nak tahu tak? Hampa nak tahu tak? Ini bahasa yang mudah faham. Hampa nak tahu tak? Dia kata kepada malaikat Munkar dan Nakir. Dia tu siapa? Solat. Dia yang kata amal ibadat yang akan duduk dengan kita. Amal ibadat ni solat akan kata kepada Munkar dan Nakir. Kalau hang nak tahu betapa banyak yang duduk solat sehari-hari itu, sebab dia bekalan dia nak balik duduk di sini lah. Dia takut kat tempat ni lah. Sebab tu dia solat tak pernah berhenti. Baik. Maka ulama-ulama mufassirin menafsirkan. Kita ni kalau nak satu perubahan yang besar dalam diri kita, nak hijrah bawa daripada yang tak berapa baik, nak jadi baik sikit, lebih baik sikit. Istiqamahlah pada 40 rakaat sehari semalam. Istiqamahlah. Kalau tak boleh lama, cuba buat sebulan. Cuba buat dalam masa sebulan untuk istiqamah 40 rakaat sehari semalam. Mana main ustazah? Bukan 17 rakaat ke sehari semalam? 17 rakaat untuk 5 waktu fardu. Salat khamsi mafruḍah. Salat 5 waktu yang difardukan ada 5
Nah, apabila dicampur-campur rakaatnya menjadi 17. Maka kata ulama mufassirin adalah lebih baik kamu tambah sedikit lagi. Kerana ia bakal menjadi perisai di alam kubur ketika mana menghadapi mungkar dan nakir. Apa yang datang daripada hujung kepala. Di sana nanti ini solat. Apa yang kita nak tambah lagi? Maka disebut oleh ulama. Walaupun Rasulullah tak sebut. Rasulullah sebut pada hadis yang berasingan. Hadis sahih, hadis yang berasingan. Ulama campur. Apa dia? Tambah apa lagi? 11 rakaat ketika tahajud. 17 campur sebelah. Jadi berapa? 28. Betul ke? 17 campur 11 jadi 28. Baik. Tahajud bukan 2 rakaat saja ke? Mana main bersebelah rakaat? Tahajud ni dia sebanyak-banyak dia. Dia boleh buat sampai 11 rakaat. Bukan heret terus. 11. 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat. Dan yang last sekali buat witir. Ha? 1 ataupun 3. Okey. Cadangan. Cadangan daripada ulama. Nah, walaupun Rasulullah tak abang, hampa buat yang ni 2 rakaat, hampa buat solat ni 2 rakaat. Maka cadangan daripada para ulama. Kita kalau tak dengar cakap ulama, tak dengar cakap siapa noh? Ulama mencadangkan kita buat solat tahajud terus niat secara khas. Qali sunat tahajudi raka'ataini lillahi 2 rakaat bagi salam. Bangkit pula 2 rakaat solat tahajud. Ya, bagi salam dah 4. Bangkit lagi 2 rakaat lagi. Dan seterusnya sampailah dia kepada 8. 8 rakaat. Tahajud ke 88 tu dan diikuti dengan witir 3 menjadikan dia tahajud 11 rakaat. Atau kita mulakan dengan tahajud 2. Diikuti dengan sunat taubat 2. Dah 4. Diikuti dengan solat sunat hajat 2. Dah 6. Diikuti dengan sunat istiqarah 2 menjadi 8 dan ditutup dengan witir 3 menjadi 11. Boleh. Ini cadangan para ulama. Sebab Rasulullah dia tak abang. Apa buat tasbih. Apa buat ni, apa buat. Dia tak abang. Dia cuma kata solat tahajud. Apa maksud solat tahajud ni? Orang yang bangkit sembahyang tengah malam, itulah tahajud. Dia bangkit sembahyang tengah malam, itulah tahajud. Walaupun dia qadha solat fardu. Dia ada solat fardu yang dia tinggal. Ingat saat ni bangkit tengah malam, nak qadha lah. Atau mungkin dia mengantuk sangat, dia tertidur. Dia tidur, dia jaga bangkit pukul 12 ke pukul 1 ke. Isya tak sembahyang lagi. Dia sembahyang Isya. Sebab waktu Isya masih ada. Lepas tu dia kata, aku ni banyak sangat. Solat-solat yang nak kena qadha. Dia qadha pada waktu tu. Maka ianya dikira solat tahajud juga. Sebab orang yang beribadah bangkit tengah malam selepas dia tidur atau berehat sebentar. Itu dikira tahajud. Sebab tu Rasulullah tak ada sembahyang taubat ke, sembahyang hajat ke. Sebab orang yang bangkit sembahyang di tengah malam, maksud sembahyang tengah malam ni tahajud lah. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda bukan qadha. Kan yang dia sembahyang sampai bengkak kaki-kaki bengkak kaki-kaki Nabi sebab terlalu lama berdiri. Baik, kalaulah kita ni nak buat 11. Ni nak istiqamah. Bila nak mula? Kalau hari ni bolehlah mula hari ni. Ataupun dah ramai dah sahabat yang dah mula. Kalau yang belum bermula, jangan kata minggu depan. Jangan kata nantilah nak kira 1 bulan senang kira. Aku takut tak sampai 1 bulan tu. Tak ada nak sampai, baru duk bercita-cita. Jangan tangguh pada benda yang baik. Mulakan. Nak baca surah apa? Banyak sangat rakaat.
Qul ya qulhu. Rakaat pertama qul ya, kedua qulhu. Lagi lepas bagi salam bangkit pula qul ya qulhu. Sampailah habis. Boleh? Boleh insya-Allah. Qul ya qulhu saja. Esok ni dah tetap dah lepas sebulan tu. Bawa lah surah Baqarah rakaat pertama. Surah Nisa rakaat kedua, surah Ali Imran rakaat ketiga. Dah, boleh lah. Kan? Masalah istiqamah. Ni hak yang baru duk liang, duk lari sagi lupa rakaat. Aku ni 6 ke 8 dah. Rasa-rasa macam lama dah 8 kot. Sembayang sambil lena. Okey, tadi 17 campak sebelah jadi berapa? 28. Kemudian kata Rasulullah, sibuk macam mana pun Rasulullah tak pernah tinggal ni. Sehingga kan Nabi SAW berpesan pada 2 sabdaan baginda dalam hadis sahih dan berbeza-beza. Kata baginda kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Umar, untuk kamu mendapat kemanisan beriman, untuk kamu menetapkan keimanan dalam diri kamu, agar kamu hidup dalam iman dan kamu keluar daripada bumi ini, yakni mati dengan iman yang teguh, yang kuat dalam diri kamu, ikatlah dia dengan 12 sunat rawatib. 28 campur 12 jadi, ini berapa cikgu? 40 sehari semalam. Baik, rawatibnya tetapkan. Rasulullah kata tetapkan, jangan tinggal. Jangan tinggal rawatib. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Dah 6. 2 rakaat selepas zuhur. 8. 2 rakaat selepas maghrib. 10. 2 rakaat selepas Isya. Jadi 12. 40 rakaat. 17 sembahyang fardu, 11 sembahyang tahajud, dan 12 sembahyang rawatib. Jumlah dia berapa? 40 rakaat. Dalam 40 rakaat tu, ada tak kita tak baca Fatihah? Ada tak rakaat yang tak baca Fatihah? Tak ada satu rakaat pun tak baca Fatihah. 40 kali kita ulang baca Fatihah. Betul tak? Tak kira dari dengan takbir intiqalat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ratus kali kita mengulangi takbir intiqalat. Maka keadaan seseorang yang menetapkan 40 rakaat sehari semalam, dia akan rasa kelainan. Baik, nak tahu apa yang lain, cuba buat sendiri. Cuba buat. InsyaAllah masalah ada. Sebab kita dinamakan manusia, ujian tetap ada. Cuma cara penerimaan kita dan jalan penyelesaian akan kita jumpa. Dan hati lebih tenang. Jiwa lebih damai. InsyaAllah. Istiqamahkan 40 kan. Sebab Rasulullah SAW ketika mana dilantik menjadi Rasul berusia 40 tahun. Nabi Musa alaihissalam naik bermunajat di atas Tursina ketika mengambil Taurat selama 40 hari. Nabi-nabi disuruh berkhalwat dengan Allah 40 hari. Mengambil syafaat 40 rakaat, menetapkan dalam diri. Baik, kita mungkin nak buat 40 malam, rasa panjang sangat kot. Maka ulama-ulama mufassirin mencadangkan agar kita beramal sebulan dulu. Lepas dia dapat sebulan tu, dia manis sendiri. Dia tak boleh tinggal. Tinggal rasa rugi. Tinggal rasa rugi. InsyaAllah ta'ala sama-samalah. Sama-sama. Tak larat dah nak sembahyang, nak bangkit duduk pedih dah kepala lutut ni. 40 kali ni. Tak payah
turun sujud di bawah kalau hak yang sunat-sunat tu. Sunat boleh sembahyang, duduk. Pedih dah, dai-dai duk hantuk ke lantai. Nah, tapi kita tengok lah. Dia ni nak jawab di hadapan Munkar dan Nakir. Di antara jawapan dia, tahan jangan mai, jangan mai. Ni jalan aku, ni tempat aku pada hujung kepala. Jangan kamu hampir pikul lain. Solat yang akan jawab. Jadi inilah. Mungkin 17 rakaat yang difardukan tu tadi, ada yang terkoyak, ada yang tak sempurna, ada yang tak cukup syarat sahnya. Maka hak yang ni lah nanti tampung dia. Menyempurnakan segala kekurangan solat kita yang terkoyak tu tadi. Dia lah tukang tampung. Solat sunat rawatib tu, dia tukang tutup. Jadi apa fungsi solat tahajudnya yang kita bangkit susah payah tengah malam? Sebab orang yang bangkit tengah malam iaitu orang yang meninggalkan kesedapan. Sedap dunia, tidur memang sedap, no? Tidur memang sedap. Letak belakang tu Masya Allah, seronoknya dapat katil, dapat tilam, dapat bantai busuk, dapat selimut masam dia, sedapnya. Tapi sampai waktu dia, Allah Ta'ala kejut. Bangkit, penuh semangat. Pesan nak tidur untuk tepuk-tepuk bantai. Ya Allah, kejutkanlah aku esok. Aku nak bangkit, nak buat sebelah. Selalu buat juga, tapi tak sampai sebelah. Mungkin 6 saja. Mungkin 8, mungkin 7, mungkin 5. Tak tahu nak buat macam mana. Ni nak buat sebelah. Nak start buat sebelah, insya-Allah Ta'ala. Pesan pada Allah. Jangan pesan kat siapa. Pesan kat orang, kadang dia pun hanyut sama. Pesan pada Allah. Sambillah kunci jam. Janganlah tak kunci. Ni kunci jam. Dah ada pesan dekat Allah Ta'ala, dia tak gerak. Dia buat apa? Dah tak gerak. Kunci jam. Dengan izin Allah kita bangkit rajin. Bukan bangkit malah lah. Macam saya duk kata. Melorot daripada atas katil sampai ke bawah. Ingatkan nak melorot bangkit biri. Rupanya melorot duduk lagi ke bawah. Lagi dia pelejang sebelah tangan tu, tidur di atas lengan. Lama tu. Itulah di antara pahala yang akan datang melalui hujung kepala. Kemudian dah tak boleh di hujung kepala. Ada perisai solat. Pergi ke mana? Kemudian kedua-duanya datang kepadanya daripada pihak kakinya. Pergi hujung kaki pula. Kedua-dua malaikat Munkar dan Nakir pergi daripada hujung kaki pula. Lalu berkata kedua-dua kakinya. Ada juga yang menjadi wakil pada hujung kedua kaki. Jangan kedua-dua kamu datang daripada pihak kami. Sesungguhnya ia berjalan dengan kami kepada solat berjamaah kerana takut daripada tempat ini. Jangan main. Ni kaki ni jadi saksi ni. Dia duduk berjalan ulang alik di solat jemaah. Okey, kita orang perempuan Allah Ta'ala tak galakkan untuk kita selalu bersolat jemaah. Tapi kita mencari ruang-ruang kelas-kelas pengajian. Saksi di hadapan Allah nanti. Menangkis kehadiran Munkar dan Nakir. Jangan main. Dia bawa. Sungguh-sungguh dia sakit tumit pun. Dia heret juga aku pergi. Jalan tak macam orang dah. Ala-ala penguin jadi hinggut. Tak boleh nak catwalk dah. Sakit kaki. Dia tak habis darah. Sakit kaki. Sakit betis. Sakit tumit. Sakit lutut. Sakit cabang paha. Sakit cawan paha. Cabang lain, cawan lain. Jalan bolehlah sekerat-sekerat. Sekerat orang jalan laju pergi terus. Kita berhenti. Rupa-rupanya dia nak jadi saksi di hadapan Allah nanti. Menangkis persoalan Munkar dan Nakir. Jangan mayo, kata sepasang kaki. Dia duk bawa aku ke tempat-tempat ibadah Allah. Malu malaikat Munkar dan Nakir. Nak ajukan soalan. Di hujung kaki tu ada pahala. Dia berjalan ke tempat-tempat ibadah. Dia bawa diri dia. Ke kaki saja pergi, badan tak pergi. Kata kat kaki, hampirlah esok ni. Hang nak jawab kan? Hampirlah, aku tak larat. Tak juga. Kalau kaki yang berjalan, maka badanlah yang dibawa. Besar lagu mana pun dia bawa. Awal muda tu sakit lutut. Hang nak buat macam mana kaki besar tu? Badan besar tu. 80 tahun dah punya duit heret, kan? Sakitlah kawan pun. Sakit kita tak sama lah.
Ada orang sakit tapak kaki. Ada orang sakit belakang kaki. Ya kan? Macam mana sakit belakang kaki? Aku sakit tapak kaki. Sakit tak sama. Ada yang tumit saja. Ada yang betih, jalan banyak betih sakit. Ada dia sakit sampai ke paha. Ada sakit lutut, ada sakit belakang lutut. Belakang lutut kita panggil apa? Lipat. Tidak. Sakit kita tak sama. Yang itulah punca tak pergi ke mana. No? Itu punca tak pergi ke mana. Kerja duduk sakit. Rupa-rupanya dia nak jawab di hadapan Allah. Dia yang akan menjadi perisai menangkis persoalan munkar dan nakir. Jangan mai, dia kata. Nah, dia dah bawa aku pergi ke tempat-tempat ibadah insya-Allah taala. Nah, bahagianya kalau kita tengok orang yang berjalan kaki bawa diri dia menghadiri tempat-tempat ibadah. Dan kemudian dah hujung kepala tak boleh, hujung kaki pun tak boleh. Kemana lagi? Kemudian kedua-duanya datang dari kanannya. Lalu ia berkata, siapa pula kata ni? Sedekah. Daripada pihak kanan. Datang pula malaikat munkar dan nakir daripada arah kanan. Maka sedekah yang akan menjawab. Jangan kedua-dua kamu datang daripada pihakku. Kerana sesungguhnya ia bersedekah denganku kerana takut daripada tempat ni. Pahala sedekah pula yang jawab. Jangan mai. Aku dah datang ni. Hujung kepala tadi solat. Hujung kaki tadi berjalan ke tempat ibadah. Ke tempat berjemaah. Kemudian pergi daripada pihak kanan. Pada pihak kanan ada pahala lagi. Pahala apa? Pahala sedekah. Pahala yang paling besar dan mudah dilakukan. Amalan yang paling mudah kita buat tanpa syarat-syarat tertentu adalah amalan sedekah. Nak bersedekah tak perlu berwuduk. Sah tak sedekah kalau kita berjunub? Sah tak? Sah. Kalau kita dalam hadas sebesar, sah tak kita sedekah? Sah. Sebab kalau sembahyang tak sah kalau kita dalam berhadas. Kalau puasa tak sah kalau kita berhadas. Tapi kalau bersedekah dalam keadaan apa sekalipun adalah sah. Itulah amalan yang paling-paling mudah dilakukan dan besar pahalanya. Satu pagi, Nabi SAW membicarakan tentang sedekah. Sebab apa Nabi bicara tentang sedekah ni? Lepas sembahyang subuh berjemaah. Lepas habis subuh ni, Rasulullah lepas bagi salam, terus keluar. Ini hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah keluar melalui celah-celah para sahabat. Kan sahabat duduk sembahyang ni, berlutut. Rapat, dia pun duduk rapat. Kan duduk kita ni. Duduk rapat sungguh-sungguh. Bahu-membahu, lutut-melutut. Kita kalau sembahyang duduk bahu-membahu, tak tahu lagi dia rimah, dia hangat. Hanjur sikit. Aku tak lagi duduk tahiyat, duduk atas kaki yang dah tentu. Duduk jaga yang tu lah. Kemudian rapat ni. Dan diceritakan dalam hadis Abu Hurairah ni, dia keluar. Rasulullah tiba-tiba keluar. Elok-elok bagi salam tu, dia tak tunggu dah. Dia terus jalan di antara celah-celah paha para sahabat. Sahabat ni heran, mana pergi laju sangat Rasulullah. Lepas tu dia patah balik. Dia patah balik, dia duduk. Semua pakat nak tanya, pergi mana tadi? Rasulullah pergi ke mana tadi? Kata Nabi SAW. Waktu aku nak masuk sembahyang subuh tadi, ada seorang lelaki tua yang minta sedekah. Ketika ni aku tak ada apa, dia kata nak bagi. Aku main daripada rumah Maimunah. Maimunah tak ada apa. Dan aku pun tak ada apa nak bagi apa. Pagi-pagi macam kita lah. Duit tak bawa. Rasulullah ni duit pun tak ada. Kita duit tak bawa. Bawa tak banyak. Nak bagi banyak-banyak lah kot. Jadi, dan Rasulullah kata, ketika mana aku bagi salam, aku teringat satu kalung. Bukan satu kalung. Satu cincin. Sebentuk cincin. Ada di rumah Maimunah. Cincin yang pernah Rasulullah hadiahkan kepada Maimunah sebagai mas kahwin. Dia ingatkan cincin tu. Terus dia bangkit. Balik ditanya Maimunah,
Ada orang minta sedekah. Boleh tak kita nak bagi cincin ni, dia nak jual, dia tak makan berapa hari dah. Maimunah ni kita ambil lah bang. Kalau kita agak-agak lah dah. Tu dia. Nak kata Rasulullah tu punya kaya. Bukan kaya harta, kaya jiwa. Memberi pada ketika yang tak ada. Dia tak ada apa. Tapi dia ingat, dia main daripada rumah Maimunah. Maimunah memang tak ada apa. Tapi kenang-kenang dia teringat, ada sebentuk cincin. Dia hadiah mas kahwin Maimunah. Tapi dia minta izin lah dulu, bukan curi bagi ke orang tak. Ha? Dia pergi minta izin, habak kata seorang tua ni. Dia bagi tahu merintih tak ada apa, nak makan berapa hari dia tak makan. Oh hebat Rasulullah tu. Hebat kan? Kalau kita cincin perak pun tak bagi. No? Perak pun tak bagi. Manik koran lagi-lagi lah, bubuh sebalang. Jual batu besar-besar tu. Hebat Rasulullah. Jadi bila Rasulullah kembali, duduk sahabat-sahabat ni rasa cemburu sangat. Kami nak buat macam mana? Kami nak buat macam mana ni? Bangun seorang sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, bagi tahu saat dekat kami, sedekah yang mana paling afdal? Sedekah yang mana paling afdal? Maka jawab Nabi SAW, sedekah ni ada 4 tempat. Keempat-empat ni paling afdal. Dan kata Rasulullah yang pertama sekali dia kata, waktu sahih. Waktu sahih ni waktu sihat. Waktu sihat. Kita ni sihat lah. Sihat kan insyaAllah. Kalau duk datang ni sihat lah. Selalunya kita akan jumpa sihat ke? Sihat lah kalau duk datang ni tu sihat. Waktu sihat. Duit ada. Mudah dapat. Hampa minta bila pun boleh bagi. Tak malu nak bagi. Jangan malu nak memberi. Walaupun sikit. Walaupun RM1. Walaupun sekupang. Jangan malu. Itu yang ikhlas keluar daripada hati kita. Ni orang yang memberi ketika sihat. Ketika waras. Dia mampu nak bagi. Dia ada pula. Dia dengan sukarela. Dengan seronok suka. Ni waktu paling afdal. Macam tu seronok. Ni habak pula ke orang. Saya ada dalam masjid tu main minta nak wakaf kapet. Tu tak apa nak ada tapi bagi juga lah 1,000. Duk sebut tu sebulan. Kamu tak bagi? Aku bagilah baru ni 1,000. Hang tak bagi? Kawan hak bagi RM10 ni rasa macam malu nak ambil. Bagi juga lah tu RM10 je. Tambah kawan hak bagi RM1 tak berbunyi terus lah. No? Hak yang nak bunyi 1,000 tu saja. Sebulan cerita. Habis. Kita memberi pada waktu sihat. Pada waktu akal waras. Tak boleh cerita kat orang. Sikit ke banyak ke. Itu ikhlas daripada aku. Pemberian waktu yang paling afdal. Waktu tengah waras. Okey, kemudian. Pada yang keduanya kata Nabi SAW. Nabi sebut syahihun. Apa maksud syahihun? Ketika muncul rasa bakhil. Waktu dia berbelah bagi. Rasa kedekut sangat ni kalau bagi. Kita main kadang-kadang perasaan tu. Waktu kita buka beg duit nak bagi. Orang kaya, duit ada macam-macam color. Warna ungu, warna biru, warna kuning, oranye, warna merah, warna hijau, warna biru, warna kuning, siling kan warna macam-macam color. Dia cari yang mana satu aku nak bagi. Pegang dah hak yang ungu tu. Tak boleh. Ni aku ada rancangan gini. Pegang hak biru besar tu. Ni tak boleh. Yang ni pun tak boleh. Itu ketika muncul rasa bakhil. Kata syahih, kata Rasulullah. Syahih. Tadi sahih. Ni syahih. Ketika muncul rasa bakhil. Pejam hantarlah, bagilah. Bagi juga. Padahal tak susah pun. Sebab orang yang bersedekah dijamin kaya. Dijamin kaya. Dia melabur untuk akhirat. Itu pelaburan akhirat dia. Bagi, pejam hantar bagi tu. Tak payah duk cerita ke orang. Tu dikatakan memberi ketika mana timbul rasa bakhil.
Kelekut duk berkira-kira, duk berkira-kira. Okey, yang ketiga, kata Nabi SAW, takhshal faqir. Ketika mana takut papa. Kalau aku bagi habis lah. Tak ada, dah lah ada semangga banyak tu saja. Ada lah. Nak kata tak ada, kok pemerung. Nak kata ada, tapi duk harap ke yang tu je lah. Nak makan sampai ujung bulan ni. Dah pergi bagi habis Itu yang kita takhshal faqir. Takut jatuh papa, takut jatuh miskin. Bagi waktu tu. Bila lah duk takut papa. Bagi pula lagi habis. Tak payah makan apa dah. Waktu ketiga. Waktu yang paling afdal kita memberi ketika mana hadir rasa takut. Kalau aku bagi, apa yang ada pada aku? Aku tak ada apa. Kemudian waktu keempat yang dimaksudkan oleh baginda SAW, ta'mal ghina. Ketika mana dah bercita-cita nak jadi kaya. Maknanya dia dah ada hajat dah ni. Aku dapat duit ni, aku nak beli rantai yang besar. Lipan bara. Pakai yang tak boleh nak kat tengkuk tu. Bercita-cita dah. Aku nak beli kereta hak tayar 6. Bukan 4 orang semua tayar 4, aku nak tayar 6. Beli kereta kebai lah. Dia ada ta'mal ghina. Bercita-cita nak jadi kaya. Dia dah ada cadang lah. Kita tengok kadang-kadang kita ni, kita memang ada cita-cita. Main kut. Dapat kut, aku nak beli gelang besar. Orang perempuan dia lagu tu lah. Saya tak percaya waktu masa musim COVID tu, yang kerajaan duk bagi buat keluar duit KWSP tu, keluar hari ni, esok kedai mah ni, beratok sampai keluar. Apa buat keluar duit KWSP, ingatkan tak cukup makan. Rupanya, dia pun tumbuh kedai mah. Cari mah. Perhiasan. Ini dipanggil ta'mal ghina. Dalam kita duk cita-cita nak itu, nak itu, pum, jadilah satu-satu benda. Ayo kereta pula pergi pecah. Pecah kalau satu, kena tukar 4-4. Aduh, bala betul ya. Aku dah ada hajat dah kat benda lain. Tengok-tengok dia mai. Tidak pun anak meminta pinjam. Mak, di sewa rumah tak payah 4 bulan dah. Tuan rumah suruh keluar. Mai Ustaz nak pinjam. Kalau anak lah yang pinjam, pakai hanyut lah. Mak ni baru ta'mal ghina, baru duk cita-cita, duk hajat. Rupa-rupanya ada dia tunggu. Aku ni nak kata tak ada, dia ada. Tapi aku duk hajat nak beli gini. Apa nanti dia bayar. Lagu tu lah manis mulut kita tu, kesian kat dia. Bagi tu duk harap bila nak bayar hutang mak. Nak bayar lah nanti saat bonus hujung tahun. Tunggu bonus hujung tahun. Dia main abang mak tak boleh mau hujung tahun. Anak dia demam kena masuk hospital. Habis. Dengan ayat tu tak apa, nanti dia bayar ansuran. Ansuran tu lagi bahaya. Masuk habis. Ta'mal ghina. 4. Waktu yang keempat ini, yang kata Rasulullah, kalau hang memberi, pahala paling besar. Kita bagi waktu kita memang berhajat kat harta tu. Tapi terpaksa bagi. Dan sedekah yang paling terbaik, kita bersedekah kepada ahli keluarga dan kaum kerabat kita. Ingat yang kita duk belanja untuk anak pinak kita tu pahala besar tu. Kita duk bagi dia pemakan. Hari ni mak beli nasi lemak lah. Hak yang RM1 punya. Mak ni beli hak RM1 2 kupang. Okey RM1 2 kupang. Telur dia bagi pembesar sikit lah. Kalau ni telur mahal kan. Orang yang jual nasi lemak dia kena kira. Biji nak belah berapa? 8 ke? Dapatlah kita sejorang-jorang hang beli RM1. Belilah up sikit. RM1.5 dia pun lah besar sikit. Ikan beli adalah 6 belah. Tidak 3 belah. Padahal muka dengan hang penyegan. Kalau masak sendiri jenuh makan. Tak apa. Kita bersedekah. Kita bersedekah ikut tingkatan mana yang kita bersedekah. Pada 4 tempat yang mana pahala sedekah ni pahala paling luar biasa. Dia akan duduk pada pihak kanan. Dia akan menjawab soalan Munkar dan Nakir. Tak jawab pun. Tak sama ikut ni. Hampir. Hampir boleh. Lepas tu, lepas Nabi cerita ni kepada para sahabat tentang 4 tempat
bersedekah ni. Ada di kalangan sahabat tu memang miskin-miskin, tapi paling miskin nama dia Abu Mirsad. Abu Mirsad. Abu Mirsad ni dia rentua yang kita panggil bongkok tiga ni, bawa tongkat dia pun dah selesai kuliah Rasulullah, keluarlah para sahabat. Bawa lah tongkat dia balik ke rumah. Apa yang ada yang aku nak boleh bersedekah? Ni nak cari waktu afdal. Cari, pergi tengok di dapur adalah bawang sebiji, duk tergolek. Kalau kita kata atas parah lah. Duk tergolek sebiji bawang. Inilah satu-satunya harta yang aku ada yang aku nak bagi. Keluarlah pergi cari rentua yang Rasulullah kata, yang Rasulullah bagi cincin tu sebenarnya rentua tu malaikat. Malaikat ni kadang-kadang dia main dalam bentuk macam-macam ujian untuk kita. Jadi dia pun bawa bawang ni, keluar pergi cari Rasulullah, ya Rasulullah, aku bukan takut fakir, tapi aku memang tak ada apa. Yang ni je harta yang aku ada. Boleh tak aku nak bersedekah pada sebiji bawang? Kata Abu Hurairah yang memang tak ada apa. Kalau macam Tuhan sedekah kat aku lah. Aku memang berhajat sangat kepada bawang. Maka pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, selesai kamu makan bawang mentah ni, hang kena gosok gigi lah, bersugi agar hilang bau mulut jika tidak mengganggu jemaah yang lain. Lepas makan bawang mentah tu, bawang mentah ni dia bagus untuk buang panah. Dalam badan, kalau orang demam panah tu nak bagi makan bawang mentah. Walaupun dia makruh, dia ada kebaikan dia no. Busuk lah. Tapi busuk lah. Dia boleh menyebabkan bau badan. Menghadirkan tak selesa pada bau mulut. Sebab tu Rasulullah ni sentiasa bersugi. Tak pernah berbau pun baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Mirsad ni kata, tak apalah ni aku sedekah lah kat hang. Abu Mirsad bagi kepada Abu Hurairah memberi sebiji bawang. Dia tanya kepada Rasulullah, kira tak sebiji bawang? Kalau kita rasa malu nak bersedekah dengan benda yang sedikit, no? Jangan malu untuk bersedekah pada benda yang sedikit. Tetapi kita kena lawan perasaan. Ketika kita berkira-kira nak bagi ke tak bagi. Kita buat gulai, ikan, senangin. Tengok tang kepala, aku suka kepala ni. Tengok tang ekor, tang ni lagi sedap. Niat nak bagi kat jiran sebelah. Tapi bahagian mana nak bagi? Cari bahagian yang paling kita suka. Tak apalah, kita makan dulu lah. Balance lagi kita bagi. Habis. Terlepas 4 waktu afdal ni. No? Tak ada. Lepas tu, kita ni duk berkira-kira. Makan kepala dulu. Last sekali ekor, siapa tak ambil. Sampai esok. Dah perangat kering. Tengok, kalau kemarin aku cedok bagi terus. Dapat dah pahala yang Rasulullah sebut. 4 waktu afdal aku mungkin dapat 1 yang ketika mana aku tak mal renak. Cita-cita aku memang nak makan kat aku. Tapi orang ni suka. Bahagian ikan ni dia ada tempat yang paling istimewa. Kepala, perut dan ekor. Betul tak? Setuju tak? Kan? Pada perut dia tu lemak lebih. Kepala ni bangang lebih. Kita suka lupa lah. Ni ulama lah kata. Dia walaupun tak ada dalam hadis Rasulullah, dia adalah kalam ulama. Tinggalkan makan pada bahagian kepala. Yang tu hak sedap. Dia isap pula dalam otak ikan tu. Kan ada otak cantik lah. Sedap. Yang tu yang sedap. Pada bahagian perut dia ada lemak. Kita akan cari bahagian-bahagian yang sedap. Biasanya kita akan simpan pada orang yang kita sayang. No? Kadang-kadang untuk diri sendiri tak apalah. Kutiklah apa yang orang tinggal. Hak yang sedap tu bagi kat orang sayang. Pahala tu. Pahala. Aku pun suka tang tu juga. Ekor lemak lebih. Ekor sedap. Kipas tu. InsyaAllah. Wallahualam. Itulah kita. Mudah-mudahan segala kerja buat kita hari ni akan Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala sedekah yang akan menangkis persoalan mungkar dan nakir di alam barzah nanti. Mudah-mudahan insyaAllah. Kemudian kedua-duanya datang daripada pihak kiri. Sambunglah depan insyaAllah.
Kalau semua penghabis hari ni tak sedap dah. Okey, baik. Bulan depan saya berbincang dah dengan pengerusi. InsyaAllah saya akan ambil hari Isnin. Saya akan ambil hari Isnin pada Isnin minggu ketiga. InsyaAllah Kak Rosmah akan edarkan jadual. Isnin minggu ketiga. 13. 13 hari bulan insyaAllah kita jumpa. Dan untuk yang nak tempah kitab Daqaiqul Akhbar versi Rumi untuk Jawi mungkin murah. Jawi mungkin murah. Saya nak angkat kat perempuan pun saya malu. Tapi nak malu apa ni, tanda orang rajin mengaji. Jadi kitab saya dia saya ingat 30 tahun lebih dah. Lebih dah. Buka tutup alimnya tidak. Sekadar berkongsi ilmu insya-Allah taala. Siapa yang nak versi Jawi pun boleh bagi tahu, nak Rumi pun bagi tahu. Kalau Rumi kita ada cantik. Harga dia mahal dia, bukan RM15, maaf. Di sini dia tulis RM22.9. Tak mahal lah, RM22.9. InsyaAllah ilmu. Kita nak share ilmu yang telah pun dihebah-hebahkan oleh alim ulama al-fadil wal ustazul kamil Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Yunus Langka, insyaAllah ta'ala. Wallahu alam. Ada rezeki kita akan sambung pada bulan depan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala simpanlah kita. Kita nak cek tengok bulan depan Istiqomah dah 40 rakaat tu tadi. Saya tak cek Kalau cek dengan saya kot gagal kot. InsyaAllah kita cuba Istiqomah. Jangan mula esok, mulakan hari ini. Jangan bertangguh kepada benda yang baik. Jangan bertangguh. Mulakan daripada hari ini. InsyaAllah ta'ala. Wallahu alam. Kita buka soalan. Ada soalan nak tanya? Ya, sila Kak Syam. Okey, baik. Terima kasih Kak Syam. Persoalan ni Kak Syam tanya, ketika mana dimasukkan satu-satu jenazah ke dalam lahat, jenazah itu akan disiksa apabila tidak dapat menjawab soalan Munkar dan Nakir. Adakah yang berada di sebelah tu mendengar? Baik. Kita bawa pada satu kisah wali Allah. Dia dikebumikan bersebelahan dengan seorang yang mungkar dan ma'asi, yang selalu melakukan maksiat. Selalu disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Menyebabkan si wali Allah yang duduk bersebelahan dengan dia ni tak tenang duduk. Hadir setiap malam di dalam mimpi anak dia. Beritahu kepada anak dia, tolong ubah je kubur ayah ni. Ubah kubur ayah ke tempat lain. Ubah sebab ayah tak tenang duduk. Jiran ayah ni menjerit, menangis, meraung hari-hari. Ayah tak tenang duduk. Walaupun ayah tenang. Sebab amalan soleh dia. Tapi dia tak tenang duduk. Sampailah masuk mimpi malam yang ke-7. Si anak jumpa dengan seorang alim. Bagi tahu ayah dia datang melalui mimpi. Adakah mimpi ini mimpi bersifat petunjuk? Atau mimpi sekadar mainan tidur? Maka si alim pada karya tu bagi tahu, betul dia memang dikebumikan bersebelahan dengan sekian orang. Boleh dah ubah. Maka dipindahkan makam ayah dia ke tempat lain. Dan lepas tu dia tak hadir dah dalam mimpi anak dia. Okey, baik, kita boleh buat dalil mimpi orang alim. Mimpi orang alim adalah mimpi petunjuk yang kita baca kitab pada Syama'il Muhammadiyah 1/40, 1/63, 1/23. Salah satu daripada mimpi orang alim itu ialah tanda kerasulan. 1/40 daripada tanda kerasulan Nabi SAW akan datang melalui petunjuk dalam mimpi. Jadi jawapan daripada persoalan Kak Syam tadi, ya. Ada ketika Allah Ta'ala bagi rasa kawan sebelah dapat mendengar jeritan. Takutlah kita seorang-seorang.
hadap. No? Ya Allah, minta lindunglah. Minta lindunglah. Ada amalan yang diajar untuk kita bawa ni. Ni antara amalan-amalan dia. No? InsyaAllah lah. Mudah-mudahan adalah perisai kita di sana nanti. No? InsyaAllah, ya Allah. Baik, seterusnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sahabat Google Meet, silakan. Nak tanya apa tanda-tanda yang kita nak tahu diri kita ni ada saka? Oh, okey. Itu nombor satu. Set nombor dua Ustazah, ada yang kata Kaabah tu ada tangan, ada kaki, so kita tak boleh tangkap gambar depan Kaabah. Betul ke Ustazah? Okey. Ustazah. Baik, terima kasih. Soalan pertama, apa tanda-tandanya yang kita ni ada saka? Saya ni bukan arif dalam bidang ni, no? Tapi sekadar satu perkongsian. Kepada sahabat-sahabat yang pernah kena, yang ada. Orang di antara tanda-tanda yang ada saka ni, dia kadang-kadang dia rasa sedih. Tak ada pasal-pasal. Dia rasa sedih, sayu, nak menangis. Antara tanda-tanda lah, bukan yang tepat lah. Antara tanda-tandanya. Dia rasa sedih, tak ada pasal-pasal. Sedih nak tinggal, macam orang nak tinggal dia. Dia rasa susah hati. Dia cepat rasa kecil hati. Itu di antara tanda-tandanya. Okey, baik. Yang kedua, antara tanda-tanda orang yang ada saka. Dia suka sembang seorang. Dia suka sembang seorang-seorang. Pernah jumpa orang suka sembang seorang? Ada kan? Dan sampai dia buat gaya-gaya ni. Sembang dengan siapa? Beria-ria. Ada. Itu di antara orang yang ada tanda saka. Baik, yang ketiganya. Solatnya berat. Untuk amal ibadatnya berat. Buat. Mayang, bukan tak mayang. Puasa bukan tak puasa. Macam tu juga ibadat yang lain. Tapi berat. Lambat. Suka buat lambat-lambat pada benda yang baik. Kata kat dia, hang ni suka semayang lambat-lambat, ada saka ke apa? Cepat dia pergi. Okey, tanda yang ketiga. Dia suka arah orang. Dia suka arah orang. Dia tu berat selalu. Ni boleh tak ambil tu tepi hidung hang kot. Tengok orang lintas tu panggil selalu. Kita sampai takut nak lintas kot dia. Saya masyhur lah. Yang ni di antara yang kita kenali lah, empat. Mungkin banyak lagi. Okay, wallahualam, saya tak mahu kupas banyak-banyak. Saya kata saya bukan arif. Okey, soalan yang kedua, sahabat Google Meet tanya, betulkah Kaabah tu ada tangan kaki dan kita tak boleh bergambar dekat dia? Yang ni tak pernah dengar lagi. Yang kata arif, ni tak pernah dengar langsung lagi. Apabila mengatakan Kaabah itu ada tangan dan kaki, Kaabah ni dia pun hamba Allah, dia makhluk Allah, dia hanya batu sahaja. Dia bukan apa-apa, dia hanya batu yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh Nabi Allah Ismail, pernah beberapa kali hanyut ketika mana berlaku banjir besar. Kalau dia ada kaki tangan, waktu banjir besar dia lari lah duduk kat lain. Ni dia pun hanyut. Dan tak boleh kita bergambar dengan ni khabar khurafat. Boleh nak tangkap gambar dengan dia. Dulu memanglah, dulu tak ada kamera, dulu tak boleh bawa masuk. Ingat dulu kalau bawa masuk kamera, dapat dekat polis dia nanti empuk kamera. Lah ni berselerak. Boleh bergambar dengan dia, tak menjadi salah. Asalkan benda tu tak menimbulkan rasa riak. Boleh tak jadi salah untuk bergambar dengan dia selagi mana ia tidak menimbulkan rasa riak. Tangkap gambar, ubuh muka depan profil. Aku pergi Mekah. Tengok gambar aku di depan Kaabah. Kau ada? Aku pun ada, dia kata. Tapi kalau sekadar tawadhu,
tangkap. Kalau orang tengok dia ada keinginan untuk sama-sama menjadi tetamu Allah, tak mengapa. Tak menjadi salah. Maka boleh saja. Wallahu a'lam. Ya. 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 Okey, baik, sama. Kalau kita kira betul ke semua, sama, cuma sebelum zuhur kalau kita buat 2, dia tak cukup lagi 2 lah. Dia jadi, lepas zuhur jadi 2. Okey, jadi bermakna dia buat qabliyah isya lah. Qabliyah isya. Cuma, kenapa yang saya ambil 4 sebelum zuhur itu, sebab itu adalah sembahyang sunat rawatib muakkad. Kan dia ada 2 jenis. Satu muakkad, satu ghairu muakkad. Jadi kalau kata kita buat 4 dia dapatlah muakkadnya. Kalau kita buat 2, dia 2 sebelum isya. 2 sebelum isya dia bukan muakkad, dia ghairu muakkad. Jadi boleh lah, boleh insya-Allah. Ya, insya-Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat duha termasuk dalam 40 rakaat atau tak? Okey, baik. Adakah solat sunat duha termasuk dalam 40 tu? Tak termasuk. Solat sunat duha tidak termasuk dalam 40 rakaat yang dimaksudkan tu tadi. Adik berdua ni ada hajat nampak ya? Okey. Ini berkenaan dengan kasih sayang lah, kasih sayang seorang ibu. Tentang memanjakan anak lelaki lebih daripada anak perempuan. Betul? Betul kan? Memanjakan. Sebenarnya, kalau kita ada anak perempuan ni kata Nabi SAW. Kalau kita tengok hikmah Nabi, dia ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Lelaki Allah matikan kecil-kecil dan perempuan Allah biarkan hidup. Sampai besar dan berkahwin. Kemudian wafat sebelum baginda dan yang terakhir Fatimah wafat selepas 6 bulan baginda wafat. Nabi pesan, jika kamu mempunyai anak perempuan, kucuklah dia, tataplah mata dia. Nescaya jikalau kamu kucuk dia, menatap wajah dia, tengok mata dia, mengucuk kepala dia dengan penuh rasa kasih sayang, nescaya akan tertutup ke-7 pintu neraka. Hikmah anak perempuan ni. Besar dia bawa. Didiklah dia dengan mengenal Allah dan Rasul. Nescaya dia akan membimbing tanganmu membawa ke syurga. Kerana 7 pintu neraka telah pun ditutup. Baik sebenarnya. Itu kebaikannya. Tetapi apabila ada pilih kasih. Macam sesetengah orang kata, anak perempuan ni bila dah dia kahwin habis. Dia pi. Hak yang lelaki ni waris sampai mati. Ini tanggapan jahiliah sebenarnya. Ini tanggapan jahiliah. Untuk kasih sayang, bukanlah nak suruh banding-banding mana-mana. Cuma kelebihan berkasih dengan anak perempuan, itu yang terbaik daripada berkasih dengan anak lelaki. Bukanlah dia suruh buang anak lelaki, tak. Kan kasih sayang ibu ni memang kasih yang tak boleh berbelah bahagi. Tapi anak-anak dia boleh nilai. Mak sayang kat abang tu lebih. Awak pula, aku sayang kat hampa sama banyak. Tapi kadang-kadang dalam pembahagian tu nampak. Nampak yang tu lebih sikit. Hak yang ni kurang sikit. Maka timbul rasa tak puas hati pada anak. Baik, dari segi hukum saya maaf, saya tak boleh nak menghukum. Sebab dia seorang ibu tu. Dia seorang ibu. Tapi kalaulah dia berkasih lebih pada si anak perempuan, insya-Allah anak itu akan memegang tangan dia masuk ke surga kerana ke-7 pintu neraka ditutup dengan sebab dia sayang lebih pada anak perempuan.
Hukum kalau kata dia kasih lebih pada anak lelaki, ke anak perempuan korang sikit hukum dia apa? Wallahualam, saya tak berani nak kata, no? Maaf. Itu saja yang boleh saya kongsikan. Sedikit perkongsian. Siapa ada anak perempuan macam Rasulullah kan sembang dengan Abu Darda. Abu Darda kata, aku ada 12 anak perempuan. Seorang pun aku tak pernah kucuk. Rasulullah kata, balik pergi. Hang kucuk dia, hang pandang mata dia. Nescaya akan tertutup ke 7 pintu neraka. InsyaAllah. Balik pergi perhati tengok di mata dia. Kucuk dahi dia. No? Pahala besar tu. InsyaAllah ta'ala. Wallahu alam. Maaf dia tak boleh nak bagi jawapan apa hukum dia. Tak boleh. Saya tak kerti. No? Wallahu alam. Ya. Kita apa bapak sayang kat anak. Tapi sayang dengan kasih sayang Allah dan jangan dengan nafsu. No? Makruh kita kucuk di mulut. Okey? Sunat di dahi. Makruh kita kucuk anak-anak di mulut. Makruh. Benda yang dibenci. Tak boleh. Ada kan yang suka kucuk budak-budak cium mulut ke mulut. Makruh. Benda yang dibenci. Di dahi, di pipi, tak mengapa. No? Sampai dah besar. Boleh. Boleh. Asal dengan kasih sayang bukan dengan nafsu. Tapi kalau dengan nafsu, haram. Tengoklah lagu mana. Kadang hak gini, pok boya temaga pun susah juga ni. No? Tengok marah dah. Maaf lah. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Ya, satu lagi insyaAllah. Ya. Kalau macam saya ada mak yang saya jaga, tapi dia selalu kata dia nampak. Tengoklah dia nampak yang tu lah, dia panggil lah apa. So yang tu macam mana tu Ustazah? Yang tu saka ke ataupun dia nyanyuk ke Ustazah? Okey. Mak tu sakit ke? Dia tua lah. Dia nampak sesuatu lah. Dia kata dia nampak budak lah, apa-apa semua macam-macam dia nampak kan malam dia tak boleh tidur. Dia kata ada orang nak main kacau dia apa semua. Okey. Macam mana? Orang tua yang kita bela dia pun macam dah lanjut usia. Dia suka nampak macam-macam. Dia nampak ada budak-budak nanti main dekat dia, duk kacau dia nak tidur. Memang dari pengalaman saya pun ada orang yang sebegini. Tanda dia tanda apa wallahualam. Saya tak berani nak kata. Saya takut saya tersalah cakap. Nanti cakap saya dijadikan hujah. Ni tentu ada saka ni. Duk main budak-budak duk main dengan dia Saya tak berani nak kata apa wallahualam, minta maaf. Saya tak berani jawab soalan ni. Tapi memang kalau kita belah orang tua-tua kadang dia sembang. Tengok dia duk main kacau aku ni. Ni budak-budak ni duk main. Ada kan dia main kacau sampai dalam kelambu. Kita bubuh dalam kelambu. Pun dia main kacau juga. Tak tahulah dia tu iblis ke. Kalau saka tu pun iblis lah. No? Allah, maaf saya tak berani jawab. No? Ya, Kak Sarah. Okey, baik. Terima kasih. Orang yang banyak tinggal solat, lihat duk khabar lah Masa bila dia nak buat 40 rakaat ni? Tinggal solat berlambak-lambak. Dia nak kena qadha kan? Wajib qadha. Habis bila yang nak dapat 40 tu? Kira hak yang qadha tu lah. Kira yang nak qadha tu. Katalah dia qadha setiap waktu, dia qadha satu waktu. Kan? 17 cabut 17, dah 34. Betul tak? Dia tepaklah lagi dengan apa-apa bagi cukup 40. No? InsyaAllah ta'ala. Qadha tetap kena qadha. Qadha ni wajib qadha. Qadha pada waktu-waktu qabliyah ba'diyah. InsyaAllah Allah Maha Pemurah. Dia bagi. Walaupun kita tak buat rawatib, tapi kita qadha. Qabliyah pun qadha, ba'diyah pun qadha. Kan? Sebelum zuhur qadha dah. Selepas zuhur qadha lagi. Dapat pahala qabliyah ba'diyah. Rawatib. Yang 12 tu insyaAllah ta'ala. Allah itu Maha Pemurah. InsyaAllah mudah-mudahan. Kira bagi cukup 40. InsyaAllah Assalamualaikum Ustazah. Ya. Ustazah, ni soalan mungkin nanti kata contohnya kalau orang tu hilang beberapa hari tak dikebumikan atau kira-kira lambat dikebumikan lah. Persoalan mungkin nanti ada setelah dikebumikan atau setelah dia meninggal. Itu Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okey, baik. Soalan munkar dan nakir. Katalah orang tu mati,
tak dikuburkan. Makna dia jenazah tu hilang. Atau mungkin di baham binatang buas. Atau hilang di laut. Cerita Munkar dan Nakir ni nak main bila? Mayat tu hilang. Ni kata kuasa Allah ni lah. Hang duduklah dalam perut binatang pun, walaupun satu jenazah tu dikongsi oleh binatang ramai-ramai. Mereka kan yang berkawan ni. Duduk dalam perut kau ni sikit, duduk dalam perut kau ni sikit, duduk dalam perut. Ni dah pecah-pecah dah jenazah ni. Munkar dan Nakir tu nak main bila? Nak masuk dalam perut rimau singa. Singa ada sikit. Kan? Gajah tak makan orang lah kan? Macam mana dia nak masuk? Oh, inilah cerita. Inilah yang dikatakan kekuasaan Allah. Yang tak sampai akal kita nak fikir ni. Nah? Adakah nak tunggu masuk dalam liang lahat? Dan jenazah pun tak jumpa. Macam mana nak buat dalam lahat? Tu dia nak main ikut mana? Ni otak tak sampai. Nah? Otak kita tak sampai. Namun yang dipersoalkan ialah roh. Roh kita tak pecah. Nah? Roh lah nanti yang nak jawab amal ikut kepala aku. Ya ni salah solat. Amal ikut hujung kaki aku. Ni. Adanya pahala jemaah. Amal ikut kanan ada pahala sedekah. Itulah yang akan menjawab segala persoalan-persoalan itu adalah roh. Sementara jasad hancur berkecai. Wallahualam. Di mana? Tak tahu, kita pun tak tahu. Tak mana kita nak mati tu, kita tak tahu. Kan? Kerana hak yang kena bom sampai hancur tu. Tak mana yang diletakkan jenazah. Wallahualam. So, saya kata ada benda yang sampai akal kita berfikir, ada benda yang tak sampai. Kita punya akal untuk berfikir. Wallahualam. Maaf banyak-banyak dah. Baik, ada permohonan. Mami minta kita baca doa selamat dah. Atas keselamatan lah kalau doa selamat ni no. Atas keselamatan. Kita ni yang duduk dalam ni selamat lah, betul tak? Kan? Tahun baru hidup lagi, sihat lagi, boleh hadir lagi, boleh berjumpa lagi, dapat berkumpul dan berjemaah lagi. Tu kira selamat sangat lah tu no. Hak yang duduk jauh kembali. Hak yang sakit dah boleh berdiri. Hak yang berdiri saja dah boleh berjalan. Hak yang jalan dah boleh lari-lari anak. Alhamdulillah. Ini keselamatan. InsyaAllah sama-sama kita berdoa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wa afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilm. Wa barakatan fil rizqi. Wa taubatan qabla al-maut. Wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Wa najata minan nar. Wal afwa 'indal hisab. Ya musabbibal asbab. Ya fatihal abwab. Ya sami'al aswat. Ya qadiyal hajat. Ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin. Fansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairul rahimin. Warzuqna fa innaka khairul raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmidh zalimin. Wahab lana rihan taibatan kama hiya fi ilmik. Wansur alaina minka rahmatan wa ziyadatan fil ilm. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan. 'Indal mauti syahadatan. Wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima. Ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Masih semua nak? Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua-semua sahabat. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalam.